Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung pengajian kita, iaitu pengajian di tutorial Akidah Islam, yang mana kebanyakan semua kelas tutorial yang dikendalikan oleh saya telah pun habis dalam bab dalil membuktikan kewujudan Tuhan. Okay, jadi kita sambung kepada sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah tahu bahawasanya dalil-dalil pembuktian mengenai kewujudan Tuhan ni ada banyak. Di antaranya adalah dalil-dalil akal, iaitu penggunaan yang pertamanya dalil hudus, dan yang keduanya adalah dalil imkan, dan yang ketiganya adalah dalil sempurnanya alam ni, iaitu dalil yang menunjukkan bahawasanya alam ini mempunyai susunan yang teratur, susunan yang begitu luas, begitu besar. Alam ini adalah hampir boleh dikatakan sebagai begitu indah dan ajaib ciptaannya, menunjukkan bahawasanya tidak mungkin alam ini terjadi dengan sendirinya. Jadi kalau soalan exam itu tanya, bagi 3 dalil, berikan 3 dalil membuktikan kewujudan Tuhan, maka itulah bukti-bukti yang menunjukkan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dalil hudus, dalil imkan, dan dalil sempurnanya alam ini. Okey. Jadi di antara dalil-dalil semua tu, para ulama mutakallimin pada asalnya mereka menggunakan dalil hudus untuk membuktikan kewujudan Tuhan. Dalil hudus ni adalah menunjukkan bahawa dalil baharunya alam. Jadi setiap alam itu adalah baharu, setiap yang baharu pasti ada yang membaharukan, maka alam ini ada yang membaharukan dia. Okay, itu dalil hudus. Manakala dalil imkan pula, ada sebahagian golongan mutakallimin kata tak cukup untuk menggunakan dalil hudus, maka perlu berhajat kepada dalil imkan. Jadi daripada pengajian yang lepas kita dah belajar bahawasanya dalil imkan adalah menunjukkan dalil alam itu berubah. Alam ini berubah, maka bagi sesuatu yang berubah pasti ada yang mengubah dia. Sebab dia tidak mungkin boleh berubah dengan sendirinya, dan dia tidak mungkin diri dia sendiri mengubah diri dia. Jadi itu kita dah belajar sebelum ni. Dan yang ketiga juga adalah dalil yang menunjukkan bahawasanya alam itu sempurna, seperti apa yang kita belajar mengenai jarak sesuatu tempat dan jarak sesuatu planet di antara planet yang lain itu mempunyai jarak yang begitu jauh, begitu besar, begitu luas. Alam ini menunjukkan kesempurnaan, menunjukkan satu keajaiban, dan menunjukkan kesempurnaan dan keajaiban itu menunjukkan petanda bahawasanya adanya sesuatu yang menjadikan alam ini sempurna sebegitu. Okey, jadi seterusnya pada tajuk ini kita akan belajar tentang bahagian sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita tengok halaman 68. Okey, pada permulaannya, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin ila anqar. Naqul innal bari'u ta'ala yattasifu bi kulli kamalin yaliqu bi dzatihi al-muqaddasah wa kamalatuhu ta'ala la natanahi wa yatanazzahu an kulli naqsin wa huwa subhanahu laysa bijismin wa laysa bi'aradin wa la yahudduhu zaman aw makan li'annahu khaliqul jismi wal 'aradi waz zamani wal makan. Jadi sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu dia bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan yang layak bagi dia, iaitu yang layak bagi zat dia yang suci. Dan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah tidak ada kesudahan, dan dia itu adalah maha suci daripada segala sifat kekurangan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala itu juga maha suci, dia adalah tidak berjisim dan bukanlah arad, bukanlah terhad pada zaman, bukan terhad pada masa, sesuatu masa, bukan terhad pada tempat, kerana dia lah yang mencipta jisim, arad, makan dan juga zaman. Jadi saya dah sebut sebelum ni bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah tidak terhad kepada masa, tempat, makan dan zaman. Ini kerana apa? Sebab kalau dikatakan bahawasanya Allah itu berjisim, contoh seperti kita katakan Allah itu adalah seperti udara yang terbang di udara, sesuatu jisim yang terbang di udara. Kita dah tahu bahawasanya jisim ini seperti yang ulama sebut, dia adalah tatarakkabu min jirmaini aw aktsar, ataupun dia tersusun daripada 2 jirim ataupun lebih. Jadi jisim ini dia mempunyai sifat-sifat dia yang tersendiri. Manakala jisim ini dia adalah sesuatu yang mengambil ruang, kerana jirim itu juga mengambil ruang. Maka sifat-sifat bagi jisim ni adalah dia itu adalah sesuatu zat yang mengambil ruang, yang mana dia tersusun daripada juzuk.
Kita dah tahu bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu dia bukan terdiri daripada juzuk-juzuk. Sebab itu para ulama dah sebut bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak boleh terdiri daripada juzuk-juzuk yang macam mana, contoh seperti ada muka, tangan, kaki dan sebagainya. Sebab apa? Sebab para ulama kata kalaulah seandainya Allah Subhanahu Wa Taala itu berhajat kepada juzuk, maka nescaya dia adalah lemah. Kerana sifat-sifat juzuk itu adalah menunjukkan kepada kekurangan. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan arat. Seperti contohnya kita katakan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah warna yang ada pada dinding. Contohnya warna yang berdiri pada satu zat yang lain, dan itu adalah satu perkara yang mustahil. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak berhajat kepada sesuatu zat yang lain untuk dia berdiri. Sebab arat ini adalah sesuatu benda seperti warna. Contoh warna itu mesti berdiri pada dinding. Kita takkan nampak warna jalan seseorang keluar kan? Dan juga kita juga takkan nampak warna itu dia berdiri dengan sendirinya. Dan ini telah pun kita jelaskan pada kuliah sebelumnya. Manakala sifat arat ini juga, kalaulah kita katakan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah arat, maka itu juga adalah mustahil, kerana arat ini dia tidak boleh duduk di atas arat yang lain. Contoh kita dah tahu bahawasanya Allah memiliki segala sifat-sifat yang agung. Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala ini berdiri sebagai satu sifat, maka sifat dia tu terpaksa berdiri di atas sifat yang lain, yang menunjukkan bahawasanya adanya sifat yang berdiri di atas sifat. Contohnya Allah Subhanahu, kalau kamu katakan bahawasanya Tuhan itu adalah sesuatu benda yang bersifat dengan warna, maka di atas warna tu ada sifat dia yang lain juga, iaitu contoh sifat kudrah, iradah, ilmu. Maka sifat kudrah duduk di atas warna itu adalah satu perkara yang mustahil. Sebab arat tidak boleh berdiri di atas arat. Arat ni hanya berdiri di atas zat, seperti mana yang kita jelaskan sebelum ni. Wala yahudduhu zaman. Kenapa Allah SWT ni tak boleh terhad kepada masa? Sebab masa ini Allah yang cipta. Masa ni Allah yang cipta sebelum dia wujud. Sebelum masa ini wujud, Allah Subhanahu Wa Taala ini telah pun wujud sebelum masa ini wujud. Begitu juga dengan tempat. Tempat ini Allah yang cipta. Sebelum dia mewujudkan tempat, maka dia duduk bersendirian, yang mana tempat itu adalah satu ciptaan dia. Maka kalaulah kita katakan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala berhajat pada masa dan tempat, maka itu menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah lemah. Kenapa? Dan Allah SWT itu juga menunjukkan bahawasanya Allah itu berubah. Sebab apa? Sebab masa dan tempat ini dia yang cipta. Sebelum ada masa dan tempat, maka duduk mana Allah SWT itu kalau tidak ada masa dan tempat? Okay? Jadi apabila dia telah mencipta tempat, ketika mana dia bersendirian, lalu dia mencipta masa, mencipta tempat, mencipta aras, mencipta air, mencipta dan berbagai-bagai, lalu dia tidak berubah. Kalaulah dia berhajat kepada tempat dan masa, maka sudah pasti menunjukkan perubahan ke atas diri dia, iaitu dulu dia tak berhajat pada masa, sekarang dia berhajat pada masa. Dulu dia tak berhajat pada tempat, sekarang dia berhajat pada tempat. Okey. Li'annahu khaliqul jismi. Jadi kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu dialah yang menjadi pencipta kepada jisim, dialah yang menjadi pencipta kepada arat, dialah menjadi pencipta kepada masa, dan dia juga adalah menjadi pencipta kepada tempat. Wa idza tasfahu al-aql al-bashari al-kauni ilmi annahu muhdis. Apabila akal manusia ni dia telah melayari dan juga dia telah memperluaskan pemikiran dia terhadap alam ini, maka dia tahu bahawasanya alam ini adalah baharu. Bukan annahu muhdis, annahu muhdas. Dan apabila akal manusia telah memikirkan tentang alam ini, maka dia akan dapati ra'a ma fihi min diqqatin wa ibda'in. Maka dia dapati bahawasanya segala kejadian yang berada di alam ini adalah sesuatu yang sangat tepat, sangat kreatif dan sangat sempurna, dan dia mempunyai satu keharmonian, iaitu satu kesempurnaan, yang mana alam ini dia berjalan mengikut aturan-aturan yang tertentu. Kita tengok bagaimana langit itu terbentang luas, dan juga kita boleh tengok bagaimana wa nujumun wa kawakib la tuhsa, yang mana begitu banyak bintang-bintang dan juga planet-planet yang berada di atas udara itu, berada di atas langit itu. Dan juga kita dapat melihat betapa jarak di antara mereka itu sangat jauh, di antara bintang-bintang yang lain. Wa ilmul ib'ad ar-rahibah bainal kawakib ba'daha wa ba'dal qawanin, iaitu
begitu jarak mereka begitu jauh sangat, yang menunjukkan betapa luasnya alam ini, yang menunjukkan betapa menakjubkan alam ini, yang menunjukkan bahawasanya ianya tidak tercipta daripada diri mereka sendiri. Wa ba'dul qawanin, dan juga sebahagian daripada undang-undang yang tertentu, allati yakhda'u laha kullama yataharraku fil fada'il khariji, yang mana mereka ini tunduk ataupun patuh terhadap undang-undang yang telah ditetapkan oleh mereka. Iaitu sebagai contoh, kita tengok langit dan bumi ini mempunyai undang-undang yang tertentu. Seperti contohnya planet bumi. Bumi ini berjalan mengikut dia punya paksi dia, tidak pernah terlambat ataupun tercepat walau sedikit pun. Dan juga planet langit dan bumi ini dia tidak akan lari daripada paksi dia pergi kepada paksi planet yang lain. Okay. Mereka semua itu tunduk dan juga patuh terhadap undang-undang yang telah ditetapkan, yang mana mereka berjalan di ruang angkasa yang berada di luar daripada bumi kita. Jadi kalau manusia itu melihat kepada diri mereka dan juga melihat kepada alam-alam yang begitu pelik dan begitu ajaib ini, maka pasti mereka akan dapati bahawasanya mereka akan melihat di bumi ini dan juga daripada apa yang terkandung di dalam muka bumi ini, jenis-jenis haiwan dan juga jenis-jenis nabat, iaitu tumbuh-tumbuhan, dan begitu juga dengan jenis-jenis jamat, iaitu benda-benda yang beku ataupun seperti benda-benda yang tidak hidup, fi batiniha wa ala zahriha, secara batin dan juga secara zahir. Maka mereka juga akan melihat ianya meliputi segenap ruang bumi ini, dan juga meliputi laut, meliputi sungai, dan juga segala perkara yang berada di dalamnya. Wa waqfu ala jamaliha wa ibda'iha wa ma taqaddamahu min fawaid la tuhsa lil insan. Yang mana kesemua keajaiban-keajaiban ini kamu akan melihat begitu indah kecantikan dia, dan juga begitu pelik ataupun begitu ajaib undang-undang dan juga ciptaan yang berlaku kepada perkara tersebut, dan segala perkara-perkara yang telah diambil faedah daripada mereka itu oleh manusia sendiri. Okey, law tadabburil insan wa nadhara bi aqlihi wa ta'ammul li'urfin anna wara'a hadzal kaun. Jadi kalaulah manusia itu mentadabbur dan melihat dengan akal mereka, serta berta'ammul dan mengetahui, berta'ammul untuk mengetahui apa yang mereka lihat, apa yang mereka dalami daripada alam ini, terhadap apa yang mereka dalami daripada alam ini, iaitu apa yang terkandung di langit dan di bumi ini, maka mereka akan dapati wa man fihi ilahan muttasifan bi kullil uzmah. Maka mereka akan dapati bahawasanya alam ini dan segenap ruang keluasan dia, dengan segenap keajaiban dia, dengan segenap kesempurnaan dia, yang mana mereka, kesempurnaan itu meliputi segala perkara-perkara yang berkaitan dengan alam ini, maka mereka akan dapati bahawasanya ianya adalah mempunyai satu pentadbir ataupun satu Tuhan yang bersifat dengan segala sifat-sifat keagungan, dan juga dengan segala-gala sifat-sifat kesempurnaan, dan juga dengan segala-gala sifat kesucian, wa taqdis, lahul iradah al-mutlaqah, yang mana bagi dia tu ada iradah ataupun adanya kehendak yang mutlak, yang mana kehendak mutlak ni maksud dia tidak akan berlaku paksaan kepada dia, tidak akan berlaku segala paksaan ke atas dia, dan tidak ada kehendak lain yang mengatasi kehendak dia, dan dia berhak melakukan apa sahaja. Maka itu yang dinamakan sebagai fa'ilul mukhtar, iaitu Allah Subhanahu wa taala itu bertindak sebagai fa'ilul mukhtar. Wa ma aradahu kana, maka segala apa yang dia kehendaki pasti akan berlaku. Wa ma lam yarudduhu lam yakun, maka apa yang dia tolak ataupun yang dia tidak kehendaki, maka pasti tidak akan berlaku. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia juga adalah merupakan Tuhan yang menguasai segala sesuatu. La yu'jizuhu syai'an wa la yukhriju an jabarutihi ahadun, dan dia juga adalah Tuhan yang tidak memiliki segala kelemahan, walau satu pun kelemahan dia tidak akan miliki, dan juga tidak akan keluar daripada dia segala perkara-perkara yang di bawah pentadbiran dia. Jadi apa yang dia telah kuasai, apa yang dia cipta, apa yang dia kehendaki, semua berlaku di bawah pengetahuan dan di bawah kekuasaan dia. Wa huwal mu'izzul mudhil wa huwal muhyi wal mumit wa huwal qadiru fawqa kulli ma
fawqa kulli ma yafham. Jadi dia adalah Tuhan yang maha agung, maha perkasa, dan dia adalah Tuhan yang memiliki segala sifat-sifat hidup. Dialah Tuhan yang hidup, dan dia Tuhan yang menghidupkan, dan dialah Tuhan yang mematikan, dan dia adalah berkuasa di atas segala sesuatu. Wa huwal hayyu bi akmalin ma'anil hayah, dan dia juga adalah Tuhan yang hidup terhadap segala bentuk kesempurnaan dalam kehidupan. Okey. Dan dia juga adalah merupakan Tuhan yang maha kaya, wa huwal mustaghna an kulli hadzal makhluqat, dan dia juga adalah Tuhan yang maha terkaya. Maha terkaya itu menunjukkan bukan nak kata dia tu kaya, tapi nak kata bahawa dia tu tidak berhajat kepada sesuatu pun daripada kalangan makhluk dia. Okey, li'annahu khaliquha wa huwal alim bisirri wal alaniyah. Jadi kerana dialah yang mencipta segala sesuatu yang ada pada makhluk ini, dan dia juga merupakan Tuhan yang memiliki sifat mengetahui dengan segala perkara-perkara yang sir, yang rahsia, ataupun wal alani, iaitu segala perkara yang terbentang ataupun terbuka luas. Dan ilmu dia itu adalah meliputi segala sesuatu. Wa ilmuhu kasifun li kulli syai'in wa annahu ta'ala fawqa kulli qawanin. Dan dia adalah Tuhan yang memiliki segala ilmu, yang mana ilmu dia itu menyingkap segala sesuatu yang berada di alam ini, dan dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang berada di atas segala undang-undang yang telah ditetapkan di atas alam ini. Okey, fawqa kullil qawanin li'annahu wadi'un kullil qawanin, kerana dialah yang menjadi penentu kepada undang-undang yang telah dia tetapkan. Wa annahu ta'ala ba'da fana'il kauni la yufna li'annahu al-awwal qabla ayyi syai'in, iaitu dia Allah Subhanahu Wa Taala itu selepas daripada dia menciptakan segala alam ini, segala kejadian ini, maka dia menghancurkan dia. Lalu selepas dia menghancurkan, dia sendiri tidak berlaku kemusnahan kepada diri dia, kerana dialah Tuhan yang al-awwal. Al-awwal ini bukan bermaksud bahawasanya adanya permulaan bagi dia, dialah yang pertama, tak. Tapi yang bermaksud al-awwal ini maksud tidak ada permulaan bagi dia, iaitu dia bersifat dengan sifat qidam, la awwala li wujudihi qabla ayyi syai'in, iaitu kewujudan dia adalah sebelum segala sesuatu, kerana dialah yang wujudnya sedia kala, tidak ada permulaan pada dia. Wal akhir, iaitu bermaksud bahawasanya bukanlah dia menjadi pengakhir Tuhan yang akan musnah, tidak, tapi merujuk bahawasanya wal akhir itu dialah yang kekal walaupun setelah segala sesuatu yang berada di alam ini musnah. Maka la akhira li wujudihi menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak berlaku kemusnahan kepada dia. Ba'da kulli syai'in, selepas musnahnya segala sesuatu. Wa zahir, dan juga dialah yang zahir, bi kulli ni'amihi ala khalqihi, terhadap segala nikmat-nikmat yang diberi kepada makhluk dia. Dia juga adalah yang batin, allazi la tudrikul absar, iaitu dia adalah bersifat dengan sifat al-batin yang mana tidak dapat diliputi oleh masa, tidak dapat diliputi oleh penglihatan manusia. Wa huwal latifu ibadihi, dan dia adalah Tuhan yang maha lembah lembut daripada hamba dia, kepada hamba dia. Al-khabiru bi kulli tasarrufatihim, dan dia adalah Tuhan yang maha bijaksana terhadap segala sesuatu aturan yang telah dia tetapkan. Al-mujibu li kulli man da'ahu fi sidqin wa ikhlas, jadi dia juga adalah Tuhan yang maha menjawab segala doa ataupun seruan daripada hamba dia yang benar dan juga ikhlas, dan juga lain-lain sifatnya. At-tawwab an ibadihi idza raja'u ila dinihi, dan dia juga adalah maha pengampun terhadap hamba dia apabila hamba dia kembali kepada agama dia. Jadi aqsamu sifatil wajibah li zatihi ta'ala, jadi pembahagian sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala ini terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama sifatul wujud, iaitu sifat wujud bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat wujud ni takrifan dia adalah wahiyya sifatin subutiyatin yadullul wasfu biha ala nafsi zat duna makna zaidun alaiha, iaitu sifat subutiyah. Kenapa nama dia sifat subutiyah? Sebab dia adalah satu sifat yang sabit. Jadi takrifan ini digunakan bagi untuk membezakan sifat nafsiyah ini, sifat wujudnya adalah sifat nafsiyah lah, iaitu nak membezakan di antara sifat yang subut, iaitu sifat yang sabit, dengan sifat yang tidak sabit seperti sifat salbiyah. Sifat salbiyah, kenapa nama dia sifat salbiyah? Sebab sifat salbiyah ini adalah bukan yang nak mensabitkan
dia punya sifat yang wajib bagi itu, tetapi nak mensabitkan penafian terhadap lawan bagi dia. Sebab tu nanti kita akan tengok kepada takrifan sifat salbiyah apa benda, iaitu sifat yang menafikan lawan bagi dia. Okey, jadi kerana itu dinamakan dia sebagai sifat subutiyah. Jadi sifat subutiyah, sifatin subutiyatin yadullul wasfu biha ala nafsi zat. Sifat subutiyah yang mana sifat tersebut merujuk kepada diri zat itu sendiri tanpa membawa kepada satu makna yang lain yang disandarkan kepada sesuatu zat. Okey, dia bagi contoh begini mudah. Sifat dia ada sifat dalam pembahagian sifat ini kita dah tahu bahawasanya sifat subutiyah itu adalah sifat yang sabit bagi zat. Jadi kita tahu bahawasanya adanya sifat wujud yang wujud pada zat tersebut. Jadi sifat itu cuma bezanya di antara sifat nafsiyah, iaitu sifat wujud ini sifat nafsiyah dengan sifat ma'ani adalah sifat ma'ani itu dia merupakan sifat yang menjadi satu tambahan ke atas zat. Akan tetapi sifat wujud ini dia bukanlah satu tambahan ke atas zat, yang mana dia adalah sifat yang merujuk kepada diri zat itu sendiri. Okay, saya bagi contoh mudah. Sekarang ni kamu boleh tengok dekat diri kamu tu sendiri. Sekarang ni saya tanya kamu, sekarang ni saya ni wujud ke tak wujud? Jadi kalau saya ni wujud, maka di mana wujud saya? Di mana sifat wujud tersebut? Di mata ke? Di mata ke? Di telinga ke? Di kepala ke? Di badan ke? Atau di mana? Jadi kewujudan sifat wujud itu seolahnya dia adalah sesuatu benda yang tidak nampak. Sebab sifat tersebut dia lebih kurang merujuk kepada sesuatu sifat yang menunjukkan kepada diri zat itu sendiri. Jadi kalau saya panggil seseorang, contoh saya kata Haidar. Okey, Ustaz Haidar ni wujud ke tak wujud? Jadi kalau wujud duduk dekat mana? Kalau dikatakan bahawa wujud dia duduknya sifat wujud itu di perut, maka kalau tak ada perut maka dia tak boleh wujud. Kalau kata sifat wujud itu duduk di kaki, maka kalau dihilang kaki maka tidak berlaku kewujudan pada dia. Tetapi sifat wujud ini tidak disebut sebagai satu sifat yang berbeza daripada zat ataupun yang menjadi satu tambahan ke atas zat. Maka dia adalah sifat yang merujuk kepada diri zat sendiri. Okey. Duna makna yudhafun ila zat, tanpa merujuk kepada satu makna yang disandarkan kepada zat, iaitu tanpa merujuk kepada satu sifat yang berdiri ataupun disandarkan kepada zat. Ini berbeza dengan sifat ma'ani. Sifat salbiyah tadi kita dah jelas perbezaan dia. Sebab tu ulama letak takrif. Kenapa letak takrif? Letak takrif itu untuk membezakan di antara sifat tersebut dengan sifat-sifat yang lain. Okey. Jadi bila dikatakan sifat subutiyah, maka dia telah mengeluarkan sifat salbiyah. Sebab sifat salbiyah ni dia bukan sifat subutiyah. Dia sifat yang nak menafikan lawan pada dia. Manakala dia tidak mengeluarkan lagi sifat ma'ani, maka untuk mengeluarkan sifat ma'ani, maka ulama tambah lagi, ulama mantik ni menambah lagi, ulama mutakallim menambah lagi takrifan dia, duna makna zaidun alaiha, ataupun duna makna yudhafun ila zat, iaitu tanpa merujuk kepada satu makna ataupun satu sifat yang menjadi tambahan ke atas zat. Itu maksud dia kat situ. Jadi duna makna yudhafun ila zat itu merujuk kepada satu makna yang disandarkan kepada zat, iaitu satu sifat yang tidak merujuk kepada satu tambahan kata zat. Sebagai contohnya kita tengok sifat qudrah. Jadi sekarang ni tengok. Okay. Sekarang ni saya boleh angkat tak kunci ni? Saya boleh angkat tak kunci ni? Okay. Sekarang ni saya boleh angkat kan? Jadi bila saya boleh angkat kunci ni menunjukkan bahawa saya ada qudrah. Ada qudrah. Bukan ada tangan. Tangan ni memang jelas dah. Sebab apa beza dia qudrah dengan tangan ni? Tangan ni ada orang ada tangan tapi tak boleh angkat, sebab tidak merujuk adanya sifat qudrah. Jadi apabila dia boleh mengangkat sesuatu benda, maka merujuk adanya wujudnya sifat qudrah tersebut. Tetapi sifat qudrah tu zat ke? Sifat qudrah tu adakah dia zat ataupun dia bukan zat? Jadi kalau dikatakan bahawa sifat qudrah tu adalah zat, lepas ni jangan panggil Ustaz Haidar tapi panggil Ustaz Qudrah. Sebab sebab qudrah itu adalah saya, sama benda yang sama. Maka itu merujuk bahawa seperti yang saya jelaskan. Cuba tengok pintu itu adalah zat, manakala warna coklat itu adalah sifat. Lepas ni kalau kata sifat itu adalah sama dengan zat, maka kita boleh kata bahawa bila kita langgar pintu, aduh aku terlanggar sifat warna ni. Maka itu adalah satu benda yang mustahil pada sesuatu perkara. Maka kalau nak membezakan di antara sifat
sifat dengan zat ini, iaitu sifat ma'ani ini, maka beza di antara sifat nafsiyah dengan sifat ma'ani ini adalah sebegitulah. Maka kewujudan sesuatu, contoh saya tadi, bila saya kata angkat ni saya ada kudrah, maka kudrah saya itu adalah berbeza daripada saya, zat saya. Jadi adakah kudrah itu zat? Bukan. Kudrah itu adalah satu sifat, dan sifat tersebut dia bukan zat, malah dia merupakan satu tambahan yang wujud di atas zat saya. Okay, boleh faham Manakala sifat wujud tadi, dia adalah sesuatu benda yang mana dia merujuk kepada diri zat itu sendiri. Apabila kamu tengok sesuatu, kamu tahu dia kewujudan dia wujud. Okay? Tak ada pula kamu tengok Saedah tu jalan-jalan tapi tak ada kewujudan dia. Tak boleh berlaku begitu. Sebab sifat wujud ni dia tidak merujuk kepada satu tambahan ke atas zat. Dia bukan satu benda yang merujuk kepada satu benda yang berlainan daripada zat. Manakala sifat wujud ni dirujuk kepada apabila ada zat tu, maka adalah dia. Itu merujuk kepada sifat nafsiyah. Okey. Wa ta'ni bi thubutiyah ikhraju sifat salbiyah. Maka yang dimaksudkan dengan kenapa nama dia wahiyah sifatin subutiyah, kerana sifat subutiyah itu hendak mengeluarkan sifat salbiyah daripada kefahaman dia. Kama na'ni biduni makna yudhafun ila zat, sebagaimana yang kita memberi makna sebagaimana yang kita maknakan biduni makna, iaitu dengan tanpa merujuk kepada makna yang disandarkan kepada zat, itu tanpa merujuk kepada satu sifat yang disandarkan kepada zat. Maka kalau kita katakan sifat wujud itu, dia adalah sesuatu benda yang tidak dibezakan dengan zat. Dia dengan zat tu tidak dibezakan. Dia sama. Bila kamu tengok Saedah, kamu tahu kewujudan itu ada bersama dengan dia. Bila kamu tengok kepada kawan-kawan kamu tengok apabila kita tengok kepada pintu, kamu tahu pintu tu wujud. Tak ada pula kamu nampak Ustaz Aida tu ada pintu tapi tak ada kewujudan dia. Tak mungkin berlaku begitu Jadi kerana itu kewujudan dengan pintu itu adalah dia datang sekali. Dia bukan datang sekali, dia merujuk kepada satu sifat yang berdiri pada zat tetapi dia tidak dibezakan dengan zat tersebut. Okay, manakala sifat ma'ani yang seperti saya kata tadi tu, dia adalah merujuk kepada satu tambahan. Seperti kamu tengok warna yang ada pada pintu, warna coklat. Warna coklat itu merujuk kepada satu sifat yang berada pada pintu, yang mana warna tersebut merujuk kepada satu sifat tambahan yang wujud pada pintu. Okey. Harap-harap boleh faham Okey. Kama na'ni biduni makna dhafun ila zat, iaitu sebagaimana kami maksudkan adalah biduni makna, tanpa merujuk kepada makna yang disandarkan kepada zat, maka ikhraju sifatul ma'ani, maka dia mengeluarkan sifat ma'ani seperti sifat ilmu. Masalan, fa innahu yadullu ala zat al-mausufah bisifatil ilmi, yang mana sifat ilmu itu sebagai contohnya, dia menunjukkan kepada zat itu adanya satu sifat yang mana zat tersebut dia bersifat dengan sifat ilmu. Dan begitu juga contohnya seperti sifat qudrah, yang mana sifat qudrah tersebut dia menunjukkan bahawasanya bagi zat itu adanya satu sifat lain, yang mana sifat tersebut adalah sifat qudrah yang menjadi satu tambahan ke atas zat dia. Waqad aqamna al-adillah fi ma sabaq ala wujudihi subhanahu wa ta'ala. Maka kita telah jelaskan sebelum ini, kita telah bangunkan dalil-dalil pada sebelum ini yang merujuk kepada wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala al-hajatun lil i'adah, maka tidak berhajat dia kepada pengulangan kewujudan maka dia tidak berhajat kepada pengulangan kewujudan. Okey, wasanian sifatun salbiyah, iaitu sifat salb, iaitu sifat yang menafikan. Kenapa nama dia nafi? Sebab sifat salbiyah ini adalah satu sifat yang nak menunjukkan kepada penafian terhadap lawan dia. Dia yang sabit itu bukan sifat yang wajib tu, seperti sifat qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamu bi nafsi wahdaniyah. Itu sifat yang wajib. Sebab itu dalam pembahasan sifat 20, kita bukan hafal sifat yang wajib bagi dia saja, tetapi termasuk di dalam dia adalah perbahasan sifat yang mustahil juga. Jadi kerana itu sifat yang wajib mesti hafal, sifat yang mustahil mesti hafal juga. Sebab sifat yang bagi sifat salbiyah yang wajib diketahui adalah sifat mustahil tersebut, sebab kita nak menafikan segala bentuk sifat kekurangan bagi hak Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itu sifat salbiyah takrifan dia adalah wahiyah taslubu ay tanfa ay naqsun la yaliqu bi zatihil muqaddasah, iaitu hendak menafikan ataupun hendak samalah maksud dia, iaitu nak menafikan segala sifat kekurangan yang tidak layak bagi zat Allah yang maha suci, iaitu wahiyah al-wahdaniyah wal qidam wal baqa wal mukhalafatu lil hawadis wal qiyamuhu bi nafs. Dan yang ketiga adalah sifat ma'ani. Jadi sifat ma'ani ni pula adalah
satu sifat yang mana dia adalah satu ibarat kepada sifat, dia adalah satu ibarat kepada makna yang menunjukkan adanya makna yang berdiri di atas satu zat. Contohnya seperti sifat kudrah tadi, macam saya kata, bila saya angkat benda ni, maka dia merujuk kepada sifat kudrah. Maka sifat kudrah itu kamu faham bahawasanya sifat kudrah itu bukan zat saya, tetapi dia adalah satu makna yang merujuk kepada satu tambahan yang berlaku kat atas zat saya. Kenapa dinamakan sifat ma'ani ni sebagai ma'ani, iaitu makna-makna. Kita telah ketahui bahawa sebelum ni Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh disifatkan dengan sifat-sifat yang berbentuk anggota. Jadi sifat ini ada berbagai-bagai jenis lah. Ada sifat khabariyah, ada sifat ma'ani, dan juga ada sifat-sifat yang berbentuk anggota. Ada berbagai-bagai bentuk-bentuk sifat lain lah, seperti sifat nafsiyah tadi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak boleh diisbatkan bagi dia dengan sifat-sifat yang bersifat dengan anggota, al-ajza. Jadi sifat anggota ini merujuk kepada, walaupun dia merupakan satu tambahan ke atas zat, tapi dia adalah menunjukkan satu kelemahan yang berlaku pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti kita tengok sifat qudrah, kita tahu yang, sebab tu kita tak, bila kita katakan Allah Maha Berkuasa boleh mencipta langit dan bumi, maka kita tak kata Allah cipta dengan tangan dia, tetapi kita kata Allah boleh mencipta dengan qudrah dia. Sebab apa? Sebab qudrah Allah Subhanahu Wa Taala ini, dia adalah sesuatu yang kita boleh fahami makna dia, tetapi tidak memahami dia sebagai satu benda yang beranggota. Begitu juga dengan sifat iradah. Kita tahu Allah ada kehendak, maka dengan kehendak dia menentukan segala sesuatu. Maka dengan sifat-sifat kehendak tersebut, dia tidak merujuk kepada satu makna yang merujuk kepada anggota, tetapi dia hanya makna-makna yang berbentuk iktibar sahaja. Iaitu seperti sifat qurrah, seperti sifat iradah, iaitu kuasa. Kuasa itu adalah satu iktibar kepada dia boleh membuat segala sesuatu. Manakala sifat iradah dia adalah satu iktibar yang merujuk kepada dia boleh menentukan segala sesuatu. Dan juga seperti sifat ilmu, iaitu dia adalah satu iktibar yang boleh merujuk kepada dia mengetahui segala sesuatu. Dan lain-lain sifat seperti sifat sama'. Allah SWT Maha mendengar. Mendengar itu tidak mesti diperlu kepada alat untuk ditelinga. Sebab Maha mendengar Allah SWT, dia mendengar dengan sifat pendengar dia, iaitu sifat pendengaran dia. Jadi dia adalah merupakan satu makna yang kita boleh fahami bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu dia mempunyai segala sifat-sifat yang boleh menyempurnakan zat dia itu sendiri. Okey, al-hayah wal ilmu wal qudrah wal iradah was sam' wal basar, iaitu sifat hayah, sifat ilmu, sifat qudrah, sifat iradah was sam' wal basar wal kalam. Iaitu itu 7 sifat. Jadi ustaz, kenapa 13 sifat dia? Dia sebenarnya bukan 13 sifat, dia ada 20. Cuma sifat maknawiyah itu biasanya ulama tak bincang secara detail, sebab perbahasan dia sama je dengan perbahasan sifat ma'ani. Sebab sifat ma'ani itu adalah kudrah. Kudrah, maka dia punya sifat maknawiyah dia adalah qadir. Iradah, maka sifat maknawiyah dia adalah murid. Manakala sifat ilmu, sifat maknawiyah dia adalah sifat alim. Okey. Sifat sama', maka sifat maknawiyah dia adalah sifat sami'. Dia ada beza di antara sifat ma'ani dengan maknawiyah. Nanti kita akan bincanglah perbezaan dia. Cuma nak menunjukkan bahawasanya menunjukkan bahawasanya perbahasan dia adalah perkara yang sama saja. Dia hanyalah lanjutan daripada perbahasan sifat ma'ani. Okey. ويستحيل وصفه تعالى بأضداد هذه الصفات المذكورة، فيستحيل وصفه بالعدم والتعدد والحدوث والفناء والمماثلة للحوادث والاحتياج للغير، كما يستحيل وصفه تعالى بالموت والجهل والعجز، كما يستحيل وصفه تعالى بالموت والجهل والعجز والقهر والصم والعمي والبكم. Jadi mustahil Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan segala sifat-sifat lawan yang telah disebut kepada sifat-sifat yang atas. Manakala sifat lawan bagi dia tu, yang mustahil bagi dia tu adalah Allah Subhanahu Wa Taala mustahil untuk bersifat dengan dia segala sifat-sifat ketiadaan, sifat adam, wa ta'addud dan sifat berbilang, dan juga sifat hudus iaitu sifat baharu, dan juga sifat fana iaitu sifat musnah, wal mumasalah lil hawadis iaitu penyerupaan Allah dengan segala perkara yang baharu, dan juga keberhajatan Allah kepada sesuatu, iaitu lawan kepada sifat qiyamuhu bi ghairi. Jadi lawan dia adalah al-ihtiyaj bil ghairi. Kama yastahilu wasfuhu ta'ala, dan juga seperti mustahilnya Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat dengan sifat al-maut iaitu mati, lawan kepada sifat hayy, wal jahlu iaitu lawan kepada sifat alim, jahil, wal ajzu lemah iaitu lawan kepada sifat qudrah,
wal qahru wasummu wal ummi wal bukmu, dan juga lawan kepada sifat-sifat ma'ani yang lain. Okey. Tunazzahu subhanahu amma la yaliqu bi dzatihi ta'ala, yang mana segala sifat-sifat ini telah disucikan kepada hak Allah Subhanahu wa taala daripada segala sifat-sifat yang tidak layak bagi dia. Wa natahaddatsu bi ijazin an kulli sifatin min as-sifatil wajibah li dzatihi al-ulyah muttaqidina al-aqli wan naqli asasan li hadisina. Maka kita akan bincangkan perbahasan sifat-sifat ini daripada segala sifat-sifat yang wajib bagi hak Allah Subhanahu wa taala yang diambil daripada perbahasan dalil naqli dan akli. Wallahu alam. Nanti kita akan sambung lagi.